Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, apa khabar murid? Hari ini kita sambung lagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Tema Damainya Bumiku, Unit 22 Bumiku Sejahtera. Tajuk Baja Organik Cecair Mesra Bumi. SK 1.4. SP 1.4.4 menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan memberikan alasan yang sesuai dalam situasi formal dan tidak formal secara bertata susila. Kemudian kita juga akan belajar tentang aspek tata bahasa, iaitu kata perintah. Jom kita belajar bahasa Melayu. Baiklah, sama-sama kita lihat buku teks di halaman 126, Unit 22 Bumiku Sejahtera, mendengar dan bertutur, tajuk Baja Organik Cecair Mesra Bumi. Kebaikan baja organik cecair. Di sini cikgu besarkan apa dia kebaikan baja organik cecair. Yang pertama, baja organik cecair bebas daripada bahan kimia. Yang kedua, tidak merosakkan tanah. Yang ketiga, tidak memusnahkan cacing. Dan yang keempat, menguatkan struktur akar. Kita lihat perbualan di sini di antara cikgu dan Izuni. Jadi cikgu berpesan supaya Izuni menyampaikan pesanannya kepada kawan-kawannya. Kemudian di bawah ini, Izuni telah berjumpa dengan kawan-kawannya untuk menyampaikan pesanan cikgu kepada mereka. Di sini dia akan menggunakan bahasa ataupun permintaan yang sesuai dengan memberikan alasan secara bertata susila. Ini dia ya, kita lihat sama-sama. Izuni tolong gunakan baja organik cecair kerana baja itu tidak mengandungi bahan kimia. Jawab Izuni, baiklah cikgu, saya akan menggunakannya. Seterusnya, pesanan cikgu, harap kamu menggunakan baja ini kerana tidak memusnahkan cacing, menguatkan struktur akar dan tidak merosakkan tanah. Seterusnya, minta kamu beritahu kawan-kawan kamu. Jadi jawab Izuni, baiklah cikgu, saya akan memberitahu kawan-kawan. Jadi inilah sudah lengkap perbualan atau dialog di antara cikgu dan Izuni. Kita lihat di sini dia kata perkataan harap kamu menggunakan baja ini kerana tidak memusnahkan cacing, menguatkan struktur akar dan tidak merosakkan tanah. Jadi pesanan cikgu sekali lagi, minta kamu beritahu kawan-kawan kamu. Jadi menggunakan ayat atau perkataan secara bertata susila. Izuni jawab pun secara bertata susila dengan memberikan alasan yang sesuai. Seterusnya kita lihat di sini. Izuni telah berjumpa dengan kawan-kawannya untuk menyampaikan pesanan Cikgu Norehan tadi ya, Cikgu Norehan. Jadi kawan-kawan, Cikgu Norehan meminta kita menggunakan baja organik cecair. Baiklah Izuni, tolong jelaskan apa dia di sini untuk kita lengkapkan. Kemudian Izuni jawab atau Izuni menerangkan kebaikan baja organik cecair ialah apa. Jadi kita lihat selepas ini apa ayat ataupun perkataan yang boleh digunakan secara bertata susila serta memberikan alasan yang sesuai. Baiklah, kita lihat di sini jawapan yang sesuai untuk melengkapkan dialog tersebut. Pertama, kawan-kawan, Cikgu Norehan meminta kita menggunakan baja organik cecair.
Baiklah Izuni, tolong jelaskan kebaikan baja organik cecair kerana kami hanya biasa menggunakan baja kimia. Jadi dia beritahu sini tolong jelaskan sebabnya apa? Kerana kami hanya biasa menggunakan baja kimia. Seterusnya Izuni menerangkan kebaikan baja organik cecair ialah tidak mengandungi bahan kimia. Harap kamu menggunakan baja organik cecair ini kerana baja ini tidak memusnahkan cacing, menguatkan struktur akar dan tidak merosakkan tanah. Jadi lengkaplah sudah dialog mereka dengan memberikan ayat ataupun alasan yang sesuai secara bertata susila. Seterusnya kita lihat semula dialog yang pertama tadi. Izuni, tolong gunakan baja organik cecair kerana baja itu tidak mengandungi bahan kimia. Baiklah cikgu, saya akan menggunakannya. Harap kamu menggunakan baja ini kerana tidak memusnahkan cacing, menguatkan struktur akar dan tidak merosakkan tanah. Minta kamu beritahu kawan-kawan kamu. Baiklah cikgu, saya akan memberitahu kawan-kawan. Kita lihat di sini perkataan yang berwarna biru. Pertama, tolong. Kedua, harap. Dan ketiga, minta. Ini adalah kata perintah. Ya. Jadi yang berwarna biru ini adalah kata perintah. Kita lihat kata perintah. Kata perintah ialah kata yang diucapkan dengan tujuan menimbulkan gerak balas yang berupa tindakan. Ayat perintah berfungsi sebagai ayat yang bermaksud suruhan, permintaan, silaan ataupun larangan. Contoh kata perintah, suruhan, tolong. Permintaan, minta ataupun harap. Seterusnya silaan, sila dan jemput. Larangan, jangan ataupun usah. Contoh penggunaan kata perintah dalam ayat. Yang pertama, tolong jelaskan kebaikan baja organik cecair. Seterusnya contoh yang kedua, minta kamu beritahu kawan-kawan kamu. Ketiga, harap kamu menggunakan baja organik cecair. Yang keempat, sila masuk ke dalam dewan. Yang kelima, jemput makan kuih ini. Yang keenam, jangan berdiri ataupun berlari di luar kelas. Yang ketujuh, usah kamu fikirkan kisah sedih yang sudah berlalu. Jadi ini contoh penggunaan kata perintah. Jadi kata perintah digunakan dalam ayat ataupun perbualan secara bertata susila. Baiklah, sekarang kita pergi kepada latihan tata bahasa kata perintah. Latihan tata bahasa. Gunakan kata perintah yang betul dalam ayat berikut. Yang pertama, tempat kosong, nikmati ketupat dan lemang yang disediakan oleh nenek. A. Jemput. B. Tolong. C. Jangan. D. Minta. Murid-murid fikirkan apa jawapan ataupun kata perintah yang sesuai untuk melengkapkan ayat ini. Terusnya kita lihat dulu nombor 2. Tempat kosong. Kamu membuang masa dengan melakukan kerja yang tidak berfaedah ini. Pilihannya A. Sila. B. Tolong. C. Usah. D. Harap. Sama-sama fikirkan apa jawapan yang sesuai. Selepas ini, baru cikgu akan tunjukkan jawapan yang paling tepat. Seterusnya, soalan yang ketiga, tempat kosong, tuangkan saya segelas jus oren. Pilihan A. Harap. B. Jemput. C. Sila. D. Tolong.
Kita lihat nombor 4 dahulu. Nombor 4, tempat kosong. Lah datang ke majlis rumah terbuka saya pada hari Ahad ini. Pilihan A, sila. B, usah. C, minta. D, jangan. Apakah jawapan yang paling sesuai? Lepas ini kita akan lihat. Yang kelima, tempat kosong. Bertenang. Semua soalan tuan-tuan akan dijawab oleh pegawai itu. Pilihan A, jangan. B, minta. C, jemput. D, usah. Sama-sama murid-murid pikirkan jawapannya. Apakah jawapan yang sesuai untuk kelima-lima soalan tadi? Sekarang sama-sama kita lihat jawapan yang paling sesuai untuk kelima-lima soalan tadi. Ya, yang pertama, jemput, nikmati ketupat dan lemang yang disediakan oleh nenek. Jadi jawapannya ialah, atau kata perintahnya ialah jemput. Yang kedua, jawapannya ialah usah. Usah kamu membuang masa dengan melakukan kerja yang tidak berfaedah ini. Seterusnya kita akan lihat soalan yang ketiga, apakah jawapannya. Baiklah, kita lihat jawapan untuk soalan yang ketiga. Tolong, tolong tuangkan saya segelas jus oren. Kata perintah yang paling sesuai ialah tolong. Seterusnya nombor 4. Silalah datang ke majlis rumah terbuka saya pada hari Ahad ini. Kata perintah yang sesuai di situ ialah kata perintah silaan, sila. Silalah datang ke majlis rumah terbuka saya pada hari Ahad ini. Seterusnya yang terakhir, nombor 5. Jawapannya ialah minta. Minta bertenang. Semua soalan tuan-tuan akan dijawab oleh pegawai itu. Jawapan yang paling tepat di situ ialah minta. Jadi cikgu harap murid-murid dapat menjawab soalan tadi dengan tepat dan faham cara-cara penggunaan kata perintah yang sesuai di dalam ayat. Baiklah murid-murid, nampaknya sampai di sini dahulu pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid faham bagaimana cara menyatakan permintaan dengan memberikan alasan secara bertatasusila, serta faham tentang penggunaan kata perintah dalam perbualan ataupun membina ayat yang sesuai. Jadi sampai di sini dahulu ya. Sekian, terima kasih dan selamat belajar. Jumpa lagi. Bye.